الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang mengenai dalam hidup kita ini ada masa-masa yang bernilai yang pernah kita lalui dalam hidup kita, masa-masa yang bernilai ataupun detik-detik yang berharga yang pernah kita lalui dan kenikmatan yang besar yang Allah kurniakan pada kita. Para hadirin sekalian, kita cerita dalam pengajian kita dalam kitab La Tahzan ini, pada pengajian yang sudahnya katanya tuan kitab kita ni ada seorang yang hebat, yang seorang dai yang buta yang mampu berbicara dengan fasih. Dia bercakap dengan lancar dan dia ni seorang yang buta mata dia. Syekh Abdul Hamid Kis, di antara orang yang telah amat tua, dia berdiri di atas mimbar. Waktu mana dia berdiri di atas mimbar, dia mengeluarkan pelepah kurma daripada saku jubahnya dan yang tertulis Allah dengan jenis huruf bacaan kaligrafi kufi yang sangat indah. Setelah itu ia berseru kepada hadirin. Dia sebut waktu mana berlaku pada Syekh Abdul Hamid Kis ni, dia sebut, dia kata, cuba kamu tengok di pelepah kurma ni. Pelepah kurma ini yang bukan ditulis tapi sudah tertulis di pelepah kurma ini yang dinamakan dengan tulisan Allah. Dia kata, lihat pohon itu, sebuah pohon yang memiliki dahan-dahan yang daun rimbun. Siapakah yang telah menumbuhkannya dan menghiasi dengan dedaunan yang berwarna hijau? Dialah yakni Allah yang kekuasaan yang tidak ada batasnya. Dan hadirin pun terpukau dan menangis dengan ucapan dia. Dan anda pernah cerita pada para hadirin sekalian, Syekh Abdul Hamid Kis ni di antara pemidato yang lancar mulut dia, bahasa dia dan indah bahasa dia, buta matanya. Kalau para hadirin sekalian rajin tengok dalam YouTube tu, kita boleh tengok bagaimana dia khutbah. Dia mendongak muka dia ke atas, kemudian mic itu naik ke atas begitu. Kemudian dia bercakap dalam keadaan yang bahasa dia sebut tu yang menyebabkan terpegun orang. Boleh kata tak ada orang tidur lah, senang ceritanya. Kalau dia khutbah, tempat kita ni kalau khutbah tak tidur tu tak sah, dia panggil. Di antara syarat khutbah yang terbaru ni mesti orang tidur, senang ceritanya. Di antara syarat dia ni. Ni tempat kita dia jadi demikian. Tapi yang di negara Arab, kalau dia khutbah sampai peringkat orang yang duduk boleh terbangun kerana kekuatan nilai khutbah. Kemudian dia boleh sebut sampai peringkat semangat tu jadi membara. Kalau dia cerita tentang jihad, kita akan terasa nak berjihad. Di negara Mesir, di antara orang yang Allah bagi kelebihan dengan bicara dia lancar. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita yang belajar di Mesir ni, dia tertiru-tiru dengan gaya yang diajar oleh guru-guru mereka waktu mana belajar di bumi negara Arab Mesir. Dia panggil demikian. Kemudian dan hari ini kita sambung lagi. Allah dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat-ayatnya tertera jelas dalam alam semesta ini. Semuanya menunjukkan bahawa dialah yang Maha Esa. Dialah yang menjadikan tempat bergantung semua makhluk. Dialah yang Maha Berkuasa dan dialah satu-satu Tuhan yang berhak disembah. Yang ni disebut dalam Al-Quran Karim, sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, wahai Tuhan kami, tidaklah kamu ciptakan ini menjadi sia-sia dalam hidup kami ini. Tak, semua yang diciptakan oleh Allah mempunyai matlamat dan mempunyai sebab dan mempunyai alasan kenapa Allah jadikan satu benda tersebut. Yang senang ceritanya, setiap benda yang terjadi semua ada hikmah yang tersendiri yang disusun oleh Allah. Salah satu faktor yang dapat mengembirakan dan menenangkan jiwa adalah kita yang menyedari bahawa hidup ini ada Tuhan yang selalu mengasihi. Ini di antara sebab kenapa jiwa kita jadi tenang. Di antara sebab kita jadi lapang dada kita ni,
Di antara benda yang boleh menyebabkan kita jadi lapang dan tenang jiwa kita ni, apabila kita rasa bahawa ada lagi orang yang mengasihi pada kita. Yang kasih pada kita ni bukan biasa tak. Yang mengasihi kita ni Allah. Yang mengasihi Allah, Allah yang menciptakan alam, Allah yang menjadikan alam ini, kemudian Allah menciptakan segala-galanya. Dialah yang maha berkuasa dan dialah satu-satu Tuhan yang menjadikan dan menciptakan kita sendiri. Mengampuni segala dosa dan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, dia terima taubat bagi siapa yang minta ampun pada Allah. Allah terima segala-gala taubat hamba-Nya. Oleh kerana itu bergembiralah kamu dengan rahmat Allah dan yang luas seluas langit dan bumi ini sendiri. Maknanya peluang pada diri kitanya, jangan kita rasa tertekan, jangan kita rasa sedih, dan jangan kita rasa bimbang. Kalau kita ni banyak masalah, banyak ujian, banyak tekanan dalam hidup kita, adanya ruang yang masih lagi Allah buka, yang namakan dengan taubat, dan Allah masih mengampunkan dosa. Macam mana pun dalam hidup kita banyak dosa, dengan kita minta ampun pada Allah, ruang taubat itu masih terbuka. Sampai bila? Sehingga kita ni, roh kita belum sampai di halqum lagi. Bila sampai di halqum, habislah ruang untuk kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmat aku meliputi segala sesuatu. Dan rahmat aku ni wasi'at, terlampau luas, kullasyai, meliputi semua sekali. Segala apa yang ada ni semua bergantung dengan rahmat Allah. Bumi ni adanya rahmat Allah yang menyebabkan kita boleh hidup di atasnya. Langit yang ada ni dengan rahmat Allah yang menyebabkan kita boleh bertumpang meneduh di bawahnya. Kemudian apa dia, pokok kayu, semuanya rahmat Allah. Segala benda yang ada ni semua sekali rahmat Allah. Rahmat Allah, kalaulah tidak ada rahmat Allah, nescaya bercakaran, hidup dalam keadaan kucak-kacir, kerana hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni sendiri. Sungguh agungnya kurniaan Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebut bahawa seorang Arab Badui salat berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tasyahud, ia membaca doa, ya Allah, berikanlah rahmat kamu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad, dan janganlah kamu berikan rahmatmu kepada selain daripada kami. Setelah mana selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang Arab Badui tersebut, kamu telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit, kata Rasulullah. Dalam sembahyang dia baca doa, ya Allah, bagilah rahmat pada aku, pada Nabi Muhammad, selain daripada ni jangan kamu bagi rahmat, disebut. Senang je dia berdoa. Rasulullah lepas pada sembahyang, Rasulullah panggil dia, Rasulullah sebut, kamu ni benda yang luas menjadi sempit pada diri kamu. Maknanya kamu buat satu benda yang Allah luaskan dalam hidup. Dalam hidup kita ni, rahmat Allah ni meliputi segala-galanya. Allah bagilah pada musuh, pada orang yang beriman, yang tak beriman, semua dapat dengan rahmat Allah. Orang sembahyang, tak sembahyang, semua dapat rahmat Allah. Orang yang tutup aurat, tak tutup aurat, semua dapat rahmat Allah. Dalam hidup kita ni semua bergantung dengan rahmat Allah. Tiba-tiba ada di kalangan kita yang kata, ya Allah, tolonglah bagi rahmat ni untuk aku pada Nabi Muhammad. Lepas itu orang lain semua jangan bagi, ya Allah. Senang dia doa demikian. Rasulullah SAW tegur terus. Rasulullah SAW sebut, kamu ni Allah dah buat yang luas, tiba-tiba kamu sempitkan perkara yang luas, yang diluaskan oleh Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ni meliputi segala-gala dalam hidup. Maknanya yang kita dapat dalam hidup kita hari ni pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan kecuali pada Allah. Maknanya segala-gala benda yang kita buat ni semua bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sihat, rahmat Allah. Kita sakit, dengan rahmat Allah. Rezeki yang Allah bagi pada kita, dengan rahmat Allah. Segala benda semua bergantung pada kerahmatan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut pada orang yang beriman pula, Allah Maha belas kasihan. Allah Subhanahu wa taala penyayang dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana perang, seorang ibu yang menjadi tawanan lari di antara para sahabat dengan memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, lallahu arhamu bi ibadihi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rahmat Allah
lebih luas daripada hambanya yang beriman, lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Satu peristiwa yang berlaku lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik perang ni, tiba-tiba seorang ibu menerpa anak dia yang baru balik perang, terpa peluk, seronok sangat kerana anak dia tak mati lagi. Kira-kiranya anak dia ni hidup lagi, sukanya dia. Rasulullah SAW sebut, kalaulah ibu itu suka dengan kepulangan anak ini, Allah SWT lebih jauh suka terhadap hamba-hambanya, dan rahmat-rahmat Allah lebih mengatasi daripada apa yang diberikan oleh ibu ni kepada anak tersebut. Kan kadang-kadang ibu-ibu ni kan, kalau anak-anak perempuan dia balik je, dia mula duduk borak kat dapur kan. Dia borak kat dapur tu. Waktu mana dia borak kat dapur tu, kadang-kadang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tak habis lagi cerita. Pukul 2-3 pagi tu dia borak, dia cakap. Kerana sukanya dia. Sukanya dia cakap. Dia dengar je cerita anak dia. Anak perempuan dia tu dia cerita. Kadang-kadang anak perempuan dia cerita, kadang-kadang mak dia cerita. Dalam keadaan macam ni, kerana apa dia? Rahmat dipanggil. Sukanya dalam hidup. Demikian juga dengan Allah, jauh lebih suka dengan hamba dia. Dalam hidup ini, apabila hamba-hamba dia menjaga ketaatan pada Allah SWT. Diceritakan dalam sebuah hadis kursi bahawa terdapat seorang pemuda yang takut sekali terhadap azab Allah. Seorang pemuda takut azab Allah. Sebelum ia meninggal, ia memerintahkan supaya membakar jasadnya dan menebarkan abunya di tanah kerana terlampau takut kepada azab di neraka kelak. Tetapi kemudian Allah mengumpulkan abu itu dan bertanya, wahai hambaku, apa yang membuatkan kamu melakukan ini semua? Kamu buat yang macam ni kenapa? Orang itu menjawab, wahai Tuhanku, aku takut pada kamu dan aku takut akan dosa-dosaku. Lalu Allah memasukkan ia ke dalam syurga Allah SWT. Tapi jangan pula lepas ni bakar mayat pula kata. Cuma nak sebut dalam hadis kursi ni cerita orang yang berlaku pada umat sebelum daripada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah SAW cerita, Rasulullah SAW cerita, dia kata umat dahulu, dia oleh kerana dia banyak buat dosa, dia terlampau takut dengan dosa yang dia buat ini, terlampau takut dengan dosa yang dia buat, lalu dia pesan sebelum dia mati ni, bakarlah aku ni, kemudian debu-debu ni kamu tebarkan di bukit-bukit, letak jauh-jauh debu mayat aku ni sendiri. Ini zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah kumpulkan balik semua debu-debu tersebut. Allah tanya balik pada roh ni, kenapa kamu buat macam ni? Kamu buat macam ni? Lalu dia jawab, dia kata, aku takut sangat pada kamu ya Allah, dan aku takut akan dosa-dosa aku ni yang menyebabkan aku nak suruh supaya tak terjumpa dah aku, senang ceritanya. Maknanya kalau dah bakar tu tak ada dah, jadi debu dah pada mereka sebut. Ni sampai perikat demikian pemikiran mereka nya. Lalu Allah kata, oleh kerana kamu ni memang takut sungguh dengan dosa kamu ni, maka aku ampunkanlah dosa kamu dan masukkanlah kamu ke dalam syurga aku. Kalau kita baca cerita banyaklah, cerita budak muda yang Rasulullah SAW juga cerita. Satu ketika Rasulullah senyum kan. Rasulullah senyum, lepas mayang saat Rasulullah senyum tu sahabat-sahabat jadi pelik, nampak gigi lah Rasulullah senyum. Lalu sahabat-sahabat tegur Rasulullah dia kata, kamu pelik lah, senyum manjang, kenapa ni Rasulullah? Rasulullah kata, malaikat Jibril cerita pada aku satu peristiwa yang berlaku di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada seorang hamba Allah yang dia dekat-dekat dengan neraka, yang muka dia menghadap pada neraka ni, tapi kena bahang api neraka tu dah masak habis dah tu badan. Dia tak masuk lagi, tapi di birai neraka, kat belakang tak kena. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, kamu dengan rahmat kamu ya Allah, aku ni tak boleh tahan dah melihat orang yang dalam neraka diteruk begini. Dia sebut pada Allah. Dia sebut dan dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, boleh tak kalau sekiranya kamu pusing je jasad aku ni, jangankan kena kat depan, biar kat belakang je kena. Bila kena kat belakang je tak apalah ya Allah, yang belakang je yang kena, kat depan ni tak kena. Katanya dia berdoa. Lalu Allah sebut pada dia, kamu lepas pada ni kalau aku pusing, kamu tak nak minta dah yang lain. Tak ada ya Allah, yang ni je permohonan aku. Allah kata, malaikat, kamu pusingkan hamba Allah ni. Bila pusing saja, menghadap ke belakang, nampak pada syurga.
nampak syurga. Dia sebut, ya Allah, dia kata, cantiknya, indahnya dalam syurga ya Allah, sonoknya ya Allah. Boleh tak ya Allah kamu letakkan aku depan je pintu syurga, tak masuk pun tak apa ya Allah. Kamu letakkan aku kat depan je ya Allah, depan je, jangan, tak payah masuk tak apa, tapi duduk kat depan je. Allah katakan, kamu kata tadi kamu tak nak minta dah. Dia pun puji Allah, ya Allah kamu kan Rahmanur Rahim, kamu begini. Lalu dia sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, lepas pada ni kamu tak nak minta dah, tak ada dah ya Allah, yang tu je yang terakhir ya Allah, yang tu yang terakhir. Lalu Allah kata malaikat, kamu bawa dia letakkan kat depan je pintu syurga, depan pintu syurga, jangan bagi dia masuk lagi, depan pintu syurga je, diri depan pintu syurga. Waktu mana berdiri depan pintu syurga ni, dia memandang orang dalam syurga ni berjalan bersorak-sorai dalam syurga, seronok dalam syurga. Dia kata, ya Allah, seronoknya, indahnya dalam syurga ya Allah. Boleh tak ya Allah kamu masukkan aku separuh je ya Allah, jangan bagi masuk semua, sebelah kanan je ya Allah. Masukkan sebelah kanan tu biar masuk dalam syurga, sebelah lagi ni tak apa kat luar. Macam orang berdiri depan pasar raya, macam mana? Berdiri depan pasar raya kan, kena ekon pasar raya. Boleh tak kena separuh je, tak apa dah, kena separuh tak apa ngapa dah. Allah katakan, tadi kamu tak nak minta dah. Dia sebut, tak ya Allah, kalau boleh satu ni je ya Allah, satu ni je. Dia sebut, minta yang biar kena sebelah je. Kena katanya Allah, lepas pada ni kamu tak nak minta dah, tak nak dah ya Allah, cukup dah sebelah je. Lalu di waktu ini dia berdoa. Allah kata, malaikat, letakkan dia separuh dalam syurga dan separuh lagi berada di luar daripada syurga ini. Lalu dia letakkan di tengah-tengah. Ada tengah-tengah saja, dia pun rasa seronok, sedap kat sebelah. Lalu dia kata, ya Allah, sebelah ya Allah, kata, kalau dapat dua belah baru sedap ya Allah. Dia puji, nak sebut rahmat Allah tadi, dia puji Allah, ya Allah, kalau kena dua belah kan seronok, dia sebut. Kalau kena dapat semua sekali, ni kena separuh ni tak sedap langsung. Lalu dia puji Allah. Allah kata, malaikat, masukkanlah dia dua belah ya Allah. Wahai malaikat, dengan rahmat aku, masuklah dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masuk je, dia tengok lagi syurga yang tingkat yang tinggi dalam syurga. Dia puji lagi Allah, dia minta. Allah kata, boleh masuk syurga pun satu rahmat dah dalam hidup kamu. Boleh masuk syurga tu satu rahmat dalam hidup. Kita diajar supaya demikian pada diri kita, satu kerahmatan dalam hidup kita ni, maknanya berterusan pada kita, satu kegembiraan dalam hidup. Jangan satu Malaysia aja, satu rahmat tu penting. Yang satu Malaysia tu tak berapa penting, yang satu rahmat ni yang penting dalam hidup kita nya. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita merasai kenikmatan yang Allah bagi pada diri kita ni. Semua yang ada ni rahmat Allah yang Allah kurniakan. Kerana kita ni macam kita belajar dahulu, nak kira kita ni nak kena langgar pada kereta berapa kali dah dalam hidup. Kita ni demam berapa kali dah, yang sakit, yang patutnya mati berapa kali dah. Tapi alhamdulillah, Allah panjangkan lagi hidup kita, dan Allah panjangkan rahmat ini sehingga kan masuk dalam syurga pun dengan rahmat Allah. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Kalau kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia cerita, dia sebut apa dia, waktu mana orang yang nak masuk dalam syurga, seorang hamba Allah di kalangan Bani Israel. Ada seorang yang Allah panjangkan umur dia sampai 500 tahun ke 300 tahun, disebut di ceritanya. Dan sepanjang dia hidup ni, dia buat amalan je, dia jaga solat, dia jaga ibadah dia pada Allah, sehingga kan hebat tak hebat dia, kalaulah dia ni sujud, dia bangun daripada sujud, keluar buah satu pokok tepi, kemudian keluar buah. Dalam kitab dia cerita demikian. Makanan dia yang tu je, siap dia semayang, makan makanan yang tu, lepas tu semayang lagi, lepas tu keluar lagi buah. Maknanya sampai peringkat Allah dah bagi rezeki pada diri dia makan atas dunia. Lalu dia mati. Apabila dia mati, amalan dia hebat ni disebut dalam kitab, diceritanya, katanya waktu mana dia mati ni sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai malaikat, timbangkan amalan dia, masukkan dia dalam syurga dengan rahmat aku. Masukkan dia dalam syurga dengan rahmat aku. Dia tak puas hati, ya Allah, aku tak nak masuk syurga kamu dengan rahmat kamu ya Allah. Aku nak masuk syurga
dengan amalan aku ya Allah. Dia sebut kerana amalan aku ni ratusan tahun buat amalan. Takkanlah dengan ratusan tahun ni tak boleh masuk syurga lagi. Dia sebut tak nak masuk dalam syurga dengan yang disebut dengan yang disebut dengan rahmat Allah. Tapi nak masuk syurga dengan amalan. Lalu katanya Allah, kalau begitu wahai malaikat, kamu timbang amalan dia. Timbang amalan dia. Apabila timbang saja amalan dia tersebut, lalu tak bergerak sikit pun mata timbangan tadi. Timbang je tak bergerak langsung. Padahal ratusan tahun tak bergerak untuk melayakkan dia masuk dalam syurga. Lalu katanya Allah, humbankan dia dalam neraka. Humbankan dia dalam neraka. Dengar je begitu, dia menangis teresak-esak. Ya Allah, kalau begitu aku nak masuk syurga dengan rahmat kamu lah ya Allah. Dia sebut. Maknanya kadang kita ni dengan amalan kita ni tak padan. Apa dia yang padannya dengan amalan kita? Kita ni harap rahmat Allah je. Rahmat Allah yang besar ni. Kalau tidak kerana rahmat Allah, dah lama dah teruk dah pada diri kita ni sendiri. Rahmat Allah tu. Sebab tu waktu mana orang yang masuk dalam syurga tu, dia puji Allah. Dia sebut, kalaulah tidak kerana hidayah kamu ya Allah. Apa dia? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dia sebut waktu mana ahli syurga masuk dalam syurga tu, dia sebut terus, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah kerana kamu bagi hidayah pada aku yang sebegini ni. Rahmat kamulah yang menyebabkan aku dapat hidayah ni. Kalau tidak kerana rahmat Allah, maka tak dapat hidayah ini sendiri pada diri aku ni. Macam biasalah nak cerita pada para hadirin sekalian, kita datang majlis ilmu ni pun kerana rahmat Allah lah. Kalau tidak kerana rahmat Allah, tidak ada hidayah, tak ada rahmat Allah, tak adalah hidayah Allah. Apabila tak ada hidayah Allah, tak adalah kekuatan dalam hidup kita ni sendiri. Berapa ramai orang yang Allah tak memandang dengan pandangan rahmat untuk dia. Allah biarkan pada diri dia hilang rahmat Allah. Duduk depan TV, tengok SpongeBob SquarePants misal contohnya. Tak ada kerja dia dalam hidup dia. Tiap-tiap hari begitulah jadual rutin hidup dia. Kita alhamdulillah, Allah syukur ada Allah. Syukur pada Allah ya Allah, syukurnya aku pada kamu ya Allah. Kenapa? Kerana kamu bagi rahmat kamu ya Allah yang menyebabkan aku ni boleh tergerak datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu dan mendengar majlis ilmu ni sendiri. Allahu Akbar. Allah menghisap seseorang yang beriman pada Allah, namun banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah tidak menemui satu kebaikan pada dirinya. Waktu mana Allah menghitung amalan seorang, lebih kurang amalan tadi, hitung, semua zalim pada diri dia, buat khianat pada diri sendiri. Para hadirin sekalian, cuba perhati ya, dalam hidup kita ni, kita buat untuk dunia 80%, 90% untuk dunia, 10% je untuk akhirat. Yang dalam hidup kita ni, kalau kita perhati betul-betul, kita buat amalan untuk akhirat. Yang akhirat tentu kena pergi, dunia confirm kena tinggal. Dunia ni confirm kena tinggal, macam mana pun tak nak tinggal, kena tinggal. Cuma bila, ketika mana dan sebagainya. Tapi dalam keadaan kita tahu yang kita kena pergi ke akhirat, berapa ramai orang yang dia beria dan dia bersungguh-sungguh untuk buat persiapan ke akhirat. Kita ni sendirinya makan banyak untuk dunia, jarang sangat makan untuk akhirat. Tidur banyak untuk dunia, jarang tidur untuk akhirat. Kita banyak cakap banyak benda yang terlibat dengan dunia berbanding dengan akhirat. Tenaga yang kita guna, berapa banyak yang kita guna untuk akhirat? Sikit aja untuk akhirat. Untuk dunia lebih banyak. Tenaga kita kan, kalau tenaga kita yang ada ni, kita sembahyang berapa minit? Lebih kurang setengah jam lah misal contohnya. Tapi untuk dunia, shopping berapa jam shopping? Shopping saja sedang keluar gelap dah kira. Masuk cerah keluar gelap. Mula heran kenapa gelap awal sangat hari ni. Nak sebut macam gambaran kita ni untuk dunia besar. Duduk depan TV berjam-jam boleh. Nak habiskan cerita ni sejam, 2 jam boleh. Sekejap je rasa. Untuk kita duduk majlis ilmu berapa jam? Ni untuk dunia. Untuk dunia kita besar, untuk akhirat kita kecil. Satu, kalaulah tidak kerana rahmat Allah, tak ada peluang pada diri kita. Sebab tu nak sebut banyak kali, kalau nak dibanding
ujian yang Allah jadikan ujian dalam hidup kita berbanding dengan ujian ulama-ulama dahulu, sikit je yang Allah bagi pada kita. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, asyaddan nasu bala, seberat-berat bala ni yang Allah uji nabi-nabi. Lepas pada nabi-nabi, kemudian turun lagi pada wali-wali Allah, fal amsal. Rasulullah SAW sebut sehinggakan terus. Maknanya jarak kita dengan Rasulullah ni semakin jauh, lagi sikit ujian yang Allah jadikan pada kita. Lagi sikit dah. Orang dahulu ujian dia besar-besar semua, ujian yang menggerunkan, yang menakutkan, dan kalau kita ada tempat dia, boleh jadi kita tak mampu untuk nak menghadapinya. Tapi oleh kerana kita ni jauh daripada zaman Rasulullah SAW, ujian yang kena pada kita sikit je. Allah kena sikit-sikit pun mengajuk tu, bukan main lagi dekat kita. Nak sebutnya sikit je kita kena, kita dah tak sedar dah siapa dan bagaimana hakikat diri ini sendiri. Sebab tu Allah apabila dia menghisap seorang yang beriman pada Allah namun banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah tidak menemui satu kebaikan pun pada dirinya, kerjaannya selama di dunia adalah berdagang dan sering menghapuskan hutang orang susah dan tidak mampu membayar. Nak sebutnya tengok bagaimana orang ni, dia dah buat baik dah, peniaga, dia maafkan orang tak mampu bayar, tak apa, lepas hutang orang. Maka Allah pun berkata, kami lebih berhak memiliki sifat pemurah daripada diri kamu. Dalam keadaan macam ni pun ada lagi yang zalim dia. Lalu Allah kata apa dia? Aku lebih berhak daripada pemurahnya kamu. Kamu ni nampak pemurah dah kan? Hutang orang kamu maafkan, hutang orang kamu maafkan, orang berhutang dengan kamu tak apalah, dah tak boleh nak bayar, nak buat macam mana? Aku maafkan, halalkan. Allah kata kalau kamu boleh halal, aku lebih besar daripada kamu. Lalu Allah berfirman pada malaikat yang bertugas menghisap orang tersebut, bebaskanlah dia. Lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini sendiri. Maknanya dia ni ada buat zalim, dia ada buat khianat. Ada yang buat zalim pada diri dia sendiri, boleh jadi sembahyang lewat, boleh jadi zakat tak terjaga, boleh jadi adalah benda-benda yang tertentu. Tapi sifat dia satu benda, orang berhutang dengan dia, dia maafkan. Orang berhutang dengan dia, alah tak payahlah nak buat macam mana, tak ada rezeki dia sebut. Tak ada rezeki, yang dia pun halal. Allah kata kalaulah dia ni nampak pemurah, aku jauh lebih pemurah daripada dia. Kita ni kan payah kan nak halalkan hutang orang berhutang dengan kita. Nak halalkan orang yang berhutang dengan kita nak halalkan. Allah susah kita. RM10 minta lagi, 20 kali telefon minta bayar balik. Nak sebutnya gambaran hutang, kadang-kadang kita kata yalah ustaz, kalau hutang tu sikit-sikit tak apa, ni hutang sampai berpuluh ribu, beratus ribu kena pada ustaz pun ustaz tak sanggup disebut. Nak sebutnya kenapa dia kadang-kadang kita ni terlalu sukar dan berat benda demikian. Kalaupun kita boleh maaf, kita maaf. Allah kata kalau kamu boleh maaf, aku boleh tunjuk lagi, aku lebih jauh pemaaf daripada kamu wahai manusia. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan zat Allah yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku kelak pada hari kiamat nanti. Walladhi at'amu an yaghfira li, dan aku inginkan ketamakan Allah yang mengampunkan dosaku, khati'ati yaumaddin, pada kesilapan aku pada hari pembalasan nanti. Yaumaddin, yang ni yang disebut walladhi at'amu an yaghfira li, aku mengharapkan keampunan, ketamakan Allah. Dipanggil atma'u tu tamaknya Allah. Maknanya Allah ni tak pandang langsung. Kan ada kan orang yang tak pergi kira. Kita pergi ke kedai kan, setengah-setengah orang ke kedai makan tu, juru jual masak makanan tu, ada setengah-setengah orang dia tak ambil lah, nak ambil nasi banyak mana pun, itu pun seronok masukkan, ni mesti tak kira. Tapi ada setengah-setengah kedai makan tu, nanti nak ambil nasi dia pun ambil mangkuk sekecil tu, pak dia masuk. Ni sah berkira, dia panggil sah berkira. Ada orang yang tak berkira, yang jenis kedai yang tak berkira kan, kita tengok ambil je lah, dia kata, ambil sendirilah, buat sendiri. Lepas tu datang tengok makan ni, yang ni je sikit banyak ni, dia pun tulis berapa ringgit, RM3 letak atas meja kita, RM3. Allah tak berkiranya tokai kedai ni. Kadang-kadang yang datang tengok, oh ustaz datang mana, kita kata baru mengajar. Alah hari ni saya buat kenduri lah pada ustaz, dia sebut. Yang jenis demikian,
Kalau buat kendurian nak panggil ramai-ramai yang nak sebut demikian. Nak sebut kadang-kadang ada yang jenis tak berkira sangat, tak nak berkira dia panggil. Allah, kalau manusia tak berkira, aku tak berkira dengan kamu hai manusia. Sama juga kita kadang-kadang ada setengah-setengah orang kan, lalu tabur derma, dia pun ambil, dia masuk. Anak dia tanya, mama bagi derma tadi banyak mana? Entah, mama masuk je. Kan dia tak berkira. Tapi ada orang yang dia tengok buka beg, cari, pegang kat bawah tu, nak cari yang shilling tu. Lepas tu dia tanya, duit shilling dia tanya. Maknanya berkiranya dia dengan Allah, berkira dengan Allah. Kadang-kadang adalah duit yang besar sikit, duit besar sikit, ambil buka pula tabung tu, baki balik dia ambil. Dia letaknya, dia ambil bakinya. Nak sebut memang dia bagi, bukan tak bagi, tapi dia berkira-kiranya dengan Allah SWT. Siapa yang berkira-kira dengan Allah, Allah akan berkira-kira dengan dia. Jangan kedekut dengan Allah ni. Kita sama juga tenaga kita kadang-kadang orang datang rumah kita, orang datang janji nak datang 5 orang, tengok-tengok 12 orang datang. Kita sedia makanan untuk 5 orang, mulut kita kat dapur macam mana? Anggap kitanya popeng-popeng tak mulut kita. Maksudnya pergi ke dapur, kata nak datang 5 orang, datang ramai pula. Geram, ni kacik gigi ni. Geram, mu'ah kitanya. Kalaulah kita tak berkira, alhamdulillah datang ramai, alhamdulillah syukur pada Allah, kita sebut demikian. Tak apalah, saya sedia banyak ni, saya kita makan pakat-pakat dah ya, sebut demikian. Ni maknanya orang yang tak berkira lagi dengan Allah SWT. Allah tak berkira langsung dengan dia. Tetamu yang datang pula makan pula banyak macam tu. Yang datang tu kita sedia untuk 5 orang, dia datang 12 orang, makan pula selera. Siap tengah lagi pinggan mangkuk. Kenapalah pinggan ni licin sangat ni? Dia nak menambah lah tu. Kita kata memang kat dapur pun licin juga, kita jawab. Kat dapur pun licin juga, maknanya habis lah tu dalam cerita. Tak ada dah, di dapur pun licin, kat luar tu pun licin. Semua ni gambaran apa dia? Gambaran bagaimana kita tak berkira-kira, Allah tak berkira-kira lagi dengan diri kita ni. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Dalam hidup kita ni, macam mana pun banyak dosa kita, macam mana banyak salah kita, jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan solat berjemaah. Itu ketika Rasulullah sembahyang solat berjemaah. Saya solat, ada seorang berdiri dan berkata kepada Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa dan harus dikenakan hukuman, maka jatuhkanlah hukuman itu pada aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, kamu solat berjemaah ke tadi? Rasulullah tanya, kamu solat berjemaah dengan kami ke tadi? Lalu orang tu jawab, ya. Orang tu jawab, ya ya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, pergilah, Allah dah ampun dah dosa kamu tadi. Tengok cara Rasulullah ajar. Orang Arab ni kan biasa dia, lepas semayang, orang Melayu tak buat ni, takat ni tak buat lagi, tak tahulah akan datang buat tak buat. Cuma nak sebutnya, orang Arab kalau lepas semayang dia ada masalah, dia bingkai bangun terus. Dia bangun je, dia sebut terus, bagi salam, dia bangun terus. Dia kata, anak saya sakit tuan-tuan, dia kata saya susah, saya memerlukan bantuan. Dia sebut, dia pun duduk. Lepas semayang orang pun datang bagi derma, begitu biasa. Orang Arab terang je. Kadang-kadang dia tunjuk, tuan-tuan, bil elektrik rumah saya tak terbayar dah 3 bulan dah tuan-tuan. Dia sebut, saya nak buat macam mana tuan-tuan, kecuali tuan-tuan bantu saya tuan-tuan. Dia sebut, saya dah cari kerja tak dapat. Dia sebut, dalam masjid tu orang pun memandang, tak apalah, orang ramai sebut sabarlah, sabar. Orang ramai sebut. Lepas semayang, doa-doa aja, orang siap doa, masing-masing datang bagi duit. Tempat kita kalau buat macam tu kena tangkap terus, tak kena gaya. Kena tangkap. Sebab kalau kita biarkan, lagi ramai. Tak terhenti kalau kita biarkan. Yang duduk dekat stesen minyak tu berapa ramai dah kan. Nak sebutnya kadang-kadang ni benda-benda demikian. Nak tak nak, tapi budaya orang Arab tak. Budaya orang Arab dia macam ni biasa. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang Arab ni dia bangun. Bagi salam, dia boleh sebut, ya Rasulullah, hukumkanlah aku ya Rasulullah,
Kerana dosa banyak sangat ya Rasulullah. Dosa ni besar sangat ya Rasulullah. Hukumkan. Dia tak sebut. Rasulullah bertanya balik, kamu sembahyang berjemaah ke dengan kami tadi? Kamu sembahyang dengan kami ke tadi? Rasulullah SAW sebut. Dia jawab, ya. Kalau gitu kamu pergilah, Allah dah mengampun dah dosa kamu. Maknanya, jangan sebut-sebutlah dosa-dosa yang lepas. Dosa yang lepas, dengan kamu sembahyang berjemaah tadi pun, dah gugur dah dosa kamu. Dan kalau Allah dah selamatkan kamu daripada dosa kamu dahulu, jangan kamu berbangga dengan dosa kamu. Kadang-kadang kan Allah Subhanahu Wa Taala dia sayang pada hamba dia. Kita buat dosa, kita terbuat dosa. Bila kita terbuat dosa, tak ada siapa yang tahu kita buat dosa. Kemudian kitanya tak tahu, orang tak ada orang tahu. Jangan kita sebut-sebut. Jangan kita sebut-sebut lagi. Sekarang kita tahu dah dosa buat macam ni. Rupa-rupanya tak baik, rupa-rupanya. Kita pun minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Kita pergi ambil wuduk, kita pergi sembahyang sujud, sembahyang sunat taubat, kita buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah dan sebagainya. Semua itu telah mengampunkan dosa kita yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab tu ana biasa sebutkan, jangan ulang dosa lama, jangan ungkit dosa lama, jangan kita sebut yang lepas-lepas, jangan. Dosa yang lepas tu padamkanlah. Jangan kita simpan dosa lama, jangan. Antara simpan dosa lama apa dia? Gambar ni simpan dosa lama. Kalau katakanlah dulu-dulu kita pernah buka aurat kan, kita pernah buka aurat. Jadi kitanya waktu mana kita kahwin dahulu kita buka aurat kan, waktu bersanding dahulu kita buka aurat. Seksi bukan main lagi kitanya. Gambar tu bukan tak boleh nak simpan, boleh, tapi simpan untuk kita, suami kita dan anak-anak kita. Jangan letak di muka depan rumah. Orang masuk tengok, Allah, orang tengok. Terkejut orangnya. Macam raja Thailand yang je disebut. Maknanya jangan sampai peringat demikian. Kitanya waktu, kalau boleh yang macam tu simpan je. Yang bukan tak boleh nak simpan, boleh, tapi simpan untuk tunjuk anak-anak ni mama dulu. Yalah, yang ni jangan ikutlah yang macam ni. Tapi ni wedding of year dah ni, kita sebut pada dia ni. Kita pun gambarkan, sebut pada dia gambaran bagaimana kebahagiaan kekeluargaan kita. Dan jangan simpan gambar-gambar kita dating dengan orang tu, gambar pakwa lama, makwa lama ni jangan. Bakar-bakar lah. Jangan simpan. Lagi simpan, lagi dosa. Surat-surat cinta dahulu simpan konon-konon. Ada setengah-setengah orang simpan. Buat apa? Letak dalam museum disebut. Letak dalam museum. Konon-kononnya tak payah. Kerana apa dia? Allah dah ampun dah dosa dahulu. Jangan dibuka lagi dosa-dosa lama dahulu. Itu benar-benar demikian. Kecuali dia maknanya dia jadi suami kita, dia jadi. Tapi kalau boleh cerita-cerita tu simpan, tak payahlah pada diri kita. Jauhkan pada diri kita. Kerana dia boleh menghidupkan kembali dosa, dipanggil. Apa dia lagi? Dulu-dulu kan beli piring hitam, piring macam-macam gaya tu. Bakar-bakar lah. Cari piring-piring Quran sekarang cerita. Letak benda-benda yang baik ini sendiri. Maknanya supaya tidak dihidupkan lagi. Dosa yang bahaya, dosa yang hidup. Dosa yang mati, dengan matinya kita untung. Tapi dosa yang bahaya ni, dosa yang hidup. Orang, kita mati dah, orang ulang balik. Orang tayang balik. Yang kita buat dosa pada diri kita. Ada zat yang kemudian dalam ayat Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang berbuat dosa, wa man ya'mal su'an, siapa-siapa yang buat benda yang su'an maknanya benda yang keji, benda yang tak elok, aw yazlim nafsah, ataupun dia melakukan kezaliman pada diri dia sendiri. Dia buat khianat ni, dia bukan khianat pada orang, tak. Tapi dia buat khianat pada siapa? Dia buat khianat pada diri sendiri. Kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Summa yastaghfirillah. Kemudian dia minta ampun dengan Allah, istighfar pada Allah. Mulut dia sebut astaghfirullahalazim. Dia duduk seorang-seorang astaghfirullahalazim. Kan Rasulullah SAW sebut, siapa yang sebut astaghfirullahalazim, Allah sediakan 3 jalan untuk diri dia. 3 benda yang besar. Ana tulis dalam wall Facebook ana, apa ana tulis.
sebut astaghfirullahalazim. 3 benda yang Allah bagi pada kita. 3 benda je yang Allah bagi pada diri kita ni. Kita sebut ringkas astaghfirullah. Yang pertama Rasulullah sebut wa min hammin faraja wa min dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sebut astaghfirullahalazim, Allah jadikan min hammin faraja, benda yang tertekan dalam hidup jadi tenang, lapang dalam hidup kita. Faraja maknanya Allah jadi penyelesaian. Apa dia yang merusingkan hidup kita? Merusing dengan anak-anak yang risau. Kamu sebut astaghfirullahalazim, dengan kamu sebut astaghfirullahalazim, Allah bukakan jalan penyelesaian masalah anak-anak dalam hidup. Kamu risau dengan suami kamu, kamu baca astaghfirullahalazim. Waktu mana kamu sebut astaghfirullahalazim, kamu rasa tertekan dengan suami, terbeban dengan kehidupan, terbeban dengan ujian hidup, Allah jadikan penyelesaian terhadap perkara demikian. Macam mana Allah nak selesai? Serah pada Allah lah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa min dhikin makhraja. Yang kedua, Allah jadikan siapa yang sebut astaghfirullahalazim, dhiqin, satu benda yang menyempitkan dada. Sempit dada dalam hidup kita ni. Ada kadang-kadang Allah susahnya, ya Allah, buat yang tu tak menjadi, buat yang ni tak menjadi, buat macam tu tak kena, buat macam ni tak kena. Dhiqin makhraja, Allah jadikan penyelesaian dalam kesempitan hidup kita. Allah jadikan demikian. Jadi yang sempit jadi lapang di dada. Lapang dada ni satu nikmat orang ni sekian. Orang yang rumah besar tapi dada dia tidak lapang, tak ada nikmat langsung. Orang yang kereta mewah tapi dia dada dia sempit, tak ada nikmat langsung. Kadang-kadang orang kereta kancil, duduk rapat-rapat kan, kereta romantik dia panggil. Kereta kancil kan, cuba naik kereta kancil, mesti sentuh-sentuh. Kan kita rapat-rapat je jadinya. Apa naik kereta, nak sebutnya kereta kancil tapi dada lapang, luas je. Anak 12 orang beribu dia ni atas kereta kancil misalnya contohnya, tapi mak ayah senyum je dalam kereta. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran dhiqin makhraja. Sebut kalimah apa dia? Astaghfirullahalazim. Kemudian Rasulullah SAW sebut yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang kamu tak jangka-jangka dalam hidup kamu. Tak sangka langsung Allah bagi pada kita banyaknya rezeki. Datang pada mana rezeki ni? Adalah tu yang Allah bagi, Allah susun. Allah ketemukan dengan orang ni, jumpa dengan orang ni pun ajak kita, jom kita buat macam ni, jom buat macam ni. Datang rezeki yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi satu benda yang kamu tak jangka-jangka. Itu Rasulullah sebut satu. Dalam hadis yang lain sebut istighfar menyebabkan terampun dosa kamu. Dosa kita sebut astaghfirullahalazim. Allah Subhanahu wa taala sebut summa yastaghfirillah, kemudian kamu meminta ampun dengan Allah, istighfar kamu pada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, kamu dapati Allah ini maha ghafur dan Allah maha mengampun dosa-dosa hambanya, rahima, dan belah kasihannya dengan hamba-hambanya. Kan untung kita dipanggil Allah bagi kita buat benda yang jahat ni banyak, mulut kita hanya sebut astaghfirullahalazim. Satu benda menghapuskan banyak dosa. Kadang-kadang kita buat ni banyak benda. Istighfar kita, jalan ke masjid, duduk di masjid, istighfar tu. Duduk di masjid intikaf, ya Allah, aku ni berintikaf ya Allah untuk saat menunggu solat ya Allah. Allah ampun dosa-dosa sebelum daripada ni. Terampun dosa kita dengan cara demikian. Banyak lagi lah amalan-amalan yang kita boleh buat yang menyebabkan dosa-dosa kita yang lepas tu terampun dengan cara demikian. Ada zat yang maha lembut dan maha tersembunyi yang meliputi setiap hamba, baik daripada depan maupun belakang, kemudian dari kanan maupun kiri, daripada atas kepala maupun daripada bawah telapak kaki. Zat yang maha lembut, maha tersembunyi. Sembunyi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah yang telah menyelamatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kejaran orang kafir Quraisy ke dalam gua, yang menyelamatkan ashabul kahfi, para pemuda yang sembunyi dalam gua demi menyelamatkan agama daripada kejaran kaumnya, yang memberikan jalan keluar terhadap 3 orang yang terjebak di dalam gua. Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada panasnya api,
Allah yang menyelamatkan Nabi Musa AS daripada tenggelam, yang menyelamatkan Nabi Nuh AS daripada air bah, yang menyelamatkan Yusuf daripada telaga yang dalam, dan yang menyembuhkan Nabi Ayub daripada penyakitnya. Maknanya Tuhan yang sama je, bukan Tuhan yang lain, tak. Tuhan yang sama, Allah yang sama yang menyelamatkan Nabi Muhammad, Allah yang sama menyelamatkan Nabi Nuh, Allah yang sama menyelamatkan Nabi Yusuf, Allah yang sama yang menyelamatkan Nabi Musa, yang menyelamatkan Nabi Isa dan sebagainya, Nabi Ayub AS, kemuncak Nabi Ayub AS ni, semua sekali Allah yang sama yang tempat kita bergantung. Jadi dalam hidup kita ni, walaupun ada saat-saat yang terkesan dalam jiwa kita, boleh jadi kita ni teringat trauma dipanggil. Trauma dalam hidup kita fikir rahmat Allah lah yang menyelamatkan diri kita daripada trauma yang panjang ini sendiri. Tak ada orang nak sangka dalam hidup dia. Dalam hidup kita ni kadang-kadang terjadi kemelangan depan mata kepala kita. Misal contoh, kadang-kadang trauma datang dalam pemikiran, terbayang-bayang. Kadang-kadang berlaku dalam hidup kita ni apa dia? Yang namakan dengan kita tengok orang mati depan mata kita. Kadang-kadang kita tengok orang sakit. Kadang-kadang tengok benda-benda yang menggerikan pada diri kita. Trauma ni datang. Kadang-kadang kita ditengking, dijekah, disebut dengan kalimah-kalimah yang mendudukkan diri kita, yang terduduk diri kita. Kerana dengan cara demikian, kena yang ni, kita jangan putus asa dengan Allah. Jangan putus asa dengan Allah. Kerana benda-benda yang terjadi yang kita tak jangka tiba-tiba terjadi, kita putus asa dengan Allah, ruang syaitanlah yang akan memegang diri kita. Jangan biarkan syaitan memegang diri kita. Bahkan biar kita dekat dengan rahmat Allah. Boleh jadi ni cara Allah nak kafarah dosa kita. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk sayang pada kita. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyelamatkan banyak perkara lagi di hadapan dalam hidup kita. Jadi berpandangan dengan cara demikian akan menyebabkan kita sentiasa rasa gembira dengan setiap saat yang kita lalui dalam hidup kita. Tapi kalau kita tak boleh terasa demikian, merosakkan diri kita banyak perkara lah yang akhirnya jauh kita dengan satu kerahmatan yang Allah kurniakan pada kita ni sendiri. Kemudian renungan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min muslim tusibahu musibatun." Tidak adalah seorang muslim, kata Rasulullah. Rasulullah sebut pada Ummu Salamah, ibu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ini, dia katanya Rasulullah, mana-mana orang Islam yang kena musibah, tusibuhu musibatun, yang dia kena musibah dalam hidup dia, kena ujian dalam hidup dia, kena apa dia? Kena tekanan, bebanan yang dilalui dalam hidup dia. Fayaqul, lalu mulut dia pun sebut, mulut kita ni sebut apa dia? Fayaqul ma amarahullah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang telah diarahkan oleh Allah itu, waktu mana dia kenanya, dia teringat terus. Allah suruh buat macam mana? Allah suruh kata apa dia lah yang kena ni, mulut dia sebut inna lillah, kita ni datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Dia sebut je kalimah ni, kata Rasulullah. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Lalu disambung sikit lagi, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkanlah pada aku ganjaran yang terbaik dalam musibah ini ya Allah. Sambung sikit lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya ya Allah lebih baik daripada apa yang kena ini ya Allah. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah ya Allah yang lebih baik daripada ini ya Allah. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Rasulullah SAW so, aku jamin Allah akan bagi yang lebih baik dalam hidup dia daripada apa yang kena ini sendiri. Allahu Akbar. Senang ya kan? Kita sebut sikit je, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tu je, pendek tu je. Sebut doa ni je pada diri kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi ganjaran pahala yang banyak ya Allah pada aku ya Allah. Kamulah bagi, nak banyak mana serah pada kamu ya Allah. Kita kena kan, kena sakit, tak ada orang nak sakit, tiba-tiba doktor kata tuan, puan disahkan sakit sekian. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong bagilah ganjaran pada aku dalam musibah ini ya Allah.
waqlif li khairan minha. Kemudian kita sebut, ya Allah, waqlif li khairan minha, waqlif li khairan minha. Ya Allah, tolong gantilah yang lebih baik daripada yang kena ni. Rasulullah SAW sebut, aku jamin, illa maknanya kecuali akhlafallahu lahu khairan minha, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang ada sedang, yang kena musibah ini sendiri. Sabar, ni doa ya, doa yang tatkala mana kita kena musibah, kena ujian dan sebagainya, jangan tertinggal daripada baca doa ni. Apabila kita baca doa sebegini, doa ni dia jadi kekuatan orang mukmin. Semalam mana dah sebut dah, orang mukmin ni dia ada kekuatan tersendiri. Ada lebih kurang 10 kekuatan mukmin dalam hidup. Di antara kekuatan mukmin, doa. Allah bagi pada diri kita ni kekuatan diri kita, kekuatan yang perlu ada pada diri kita ni. Jadi kita lekatkan diri kita dengan kekuatan ini. Maknanya doa tersebut menjadikan satu kekuatan dalam diri seseorang. Kita berhenti setakat nanti. InsyaAllah kita sambung dalam tajuk yang 172 nanti. Pekerjaan yang baik adalah jalan menuju kebahagiaan, insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى